Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Afizi Bewok, ahli kumpulan bersama-sama dengan Encik Mazlan, Encik Fardi Marsumi dan juga Encik Saiful Nazrin akan membentangkan tugasan kumpulan yang telah dipertanggungjawabkan dalam subjek kemahiran komunikasi kepengurusan SCCG 3143. Okey, pengenalan. Perkembangan teknologi maklumat dan rangkaian internet akan amat penting dalam berurusan di media sosial yang terdapat pada masa ini. Mendapat banyak info yang berkaitan untuk mendapatkan hiburan dengan bidang tugas kita dan juga hiburan. Kecanggihan dunia digital sekarang, komunikasi kepengurusan adalah kaedah pemindahan dan penyebaran info dan prosedur kerja yang terbaik dan berkesan. Namun akan berlaku ketidakpuasan hati dalam menjalinkan hubungan komunikasi kepengurusan di dalam satu organisasi. Antara isu yang tidak beretika adalah seperti mewujudkan konflik kepentingan sesama pihak dalam organisasi, berlaku salah guna kuasa, rasuah dan juga isu-isu kewangan. Perbincangan isu kajian organisasi. Institusi organisasi penguatkuasaan contohnya Jabatan Kerajaan. Fungsi adalah memungut cukai import, ekspor, duty custom. Matlamat JKDM adalah menjaga keamanan negara serta kesejahteraan rakyat dan negara. Konflik akan wujud berlaku percanggahan dan pertikaian pendapat disebabkan perbezaan idea dan seorang masih lagi menegakkan keputusan dan pandangan walaupun tidak sesuai untuk dibawa ke hadapan. Konflik yang berlaku dengan punca kemahiran komunikasi yang tidak berkesan, konflik boleh menjadi perantara proses yang progresif dan positif. Konflik yang berlaku akan menghalang dan mempengaruhi diri untuk terus cemerlang dan sukar membuat pencapaian matlamat kita. Pemimpin bertanggungjawab menunjukkan teladan yang baik serta menjadi role model kepada orang bawahan mereka. Fokus kajian kumpulan kami ialah bahagian penguatkuasaan pengkastaman. Matlamat dan misi bahagian penguatkuasaan membentras segala bentuk penyeludupan dan penyelewengan bagi memastikan segala peraturan-peraturan dan undang-undang negara dipatuhi sepenuhnya. Saya serahkan pembentangan seterusnya kepada Encik Fardi untuk menyampaikan. Dipersilakan Encik Fardi Masumi. Model komunikasi kepengurusan dan organisasi konflik. Baiklah, terus setiap pengurusan memerlukan prinsip asas komunikasi kepengurusan yang tersendiri. Pemahaman dan tingkah laku yang positif akan menghasilkan sebagai organisasi yang berjaya dengan berlakunya peningkatan prestasi subordinatnya. Pengurusan yang kita laksanakan akan berhadapan dengan isu percanggahan yang disebabkan oleh perbezaan pendapat, akan wujud konflik di tempat kerja dalam organisasi JKDM. Pihak kepengurusan organisasi perlu mencari kaedah yang alternatif dan efektif bagi mengurangkan beban kesan tekanan bekerja, mengurangkan konflik dan jurang dalam hubungan bekerja dan organisasi. Terusnya, konflik dalam pihak pengurusan tertinggi. Majikan mengejarkan pangkat kedudukan dalam pejawatan. Perhubungan yang kurang mesra, kebanyakan pekerja mereka berasa kurang senang dengan kehendaknya. Terusnya, model komunikasi organisasi merupakan proses pertukaran fikiran, penyampaian maklumat daripada output, dan proses ini boleh diubah mengikut kesesuaian individu dan kumpulan. Pengurusan adalah perantaraan besar gerakan dan melaksanakan menggunakan prinsip asas komunikasi pengurusan. Proses penyalurannya berlaku semasa perbualan perbincangan perundingan melibatkan pihak dapat mengenal pasti kepentingan komunikasi dalam pengurusan organisasi. Pengurusan perlu menerapkan nilai-nilai positif seperti nilai integriti dan accountability dalam menjalankan tanggungjawab. Pihak kepimpinan dilihat boleh meruntuhkan nilai integriti kerana kepimpinan tidak efisien, mengakibatkan sukar
pengawalan dalam pemantauan organisasi. Kemahiran komunikasi jika tidak diurus dengan baik akan berlaku konflik dalam organisasi. Pandangan golongan pelaksana harus dipertimbangkan dalam menyatakan pandangan, respon dalam melakukan tugas dalam kumpulan. Terus sedikit. Kemahiran komunikasi adalah cabang kekuatan bagi menyambung kepada kemajuan serta peningkatan prestasi dan kualiti jabatan. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada rekan saya, Encik Mazlan. Oke, terima kasih Muhammad Fadi. Seterusnya, pandangan dan idea komunikasi. Karena organisasi seseorang harus membuat keputusan strategik dan perancangan yang ditetapkan memainkan peranan penting sebagai proses pelaksanaan. Konflik juga terjadi antara pekerja dengan pekerja dan majikan, namun penerapan nilai-nilai murni perlu diterapkan dengan lebih efisien untuk mencapai matlamat utama bersama. Kajian oleh Masri et al. Seorang individu berhadapan dengan konflik akan membentuk tingkah laku yang positif dapat mencapai hasil yang diinginkan. Konflik wujud disebabkan beban kerja yang banyak akan mempengaruhi emosi pekerja, boleh menyebabkan penurunan kerja, keputusan tidak rasional, keriuan dan bersikap tidak beretika, memberi impak dalam organisasi sehingga pelbagai masalah moral. Pemimpin harus memahami visi, misi dan objektif organisasi bersama pekerja bawahan dengan penyelesaian terbaik dalam pengurusan yang positif dan cemerlang. Next. Cadangan dan strategi komunikasi. Pendapat kumpulan kami, setiap kepengurusan organisasi perlu membentuk kepercayaan yang tinggi agar tidak wujud rasa tidak puas hati atau gejala tidak bermoral dalam organisasi. Kemahiran komunikasi subordinat dalam organisasi penting kerana yang dilakukan bertujuan isu termasuk konflik. Kegunaan teknologi maklumat memberi banyak kelebihan kepada organisasi, antaranya memudahkan tugas, menjimatkan masa, perkongsian maklumat dan komunikasi berkesan. Penggunaan ICT menggalakkan proses berinteraksi dalam kumpulan dalam membuat keputusan bersama termasuk perkongsian pengetahuan, pandangan dan kreativiti. Penilaian prestasi kerja salah satu punca hubungan pekerja dengan pihak pengurusan dan dalam usaha organisasi mencapai matlamat kepimpinan pengurus akan mempengaruhi tingkah laku orang bawahan. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Syekh Nazrin, untuk pembentangan seterusnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pembentangan yang seterusnya adalah kesimpulan. Melalui kajian yang dibuat, kumpulan kami dapat menyimpulkan bahawa pengurus adalah orang yang sangat penting dalam satu kumpulan yang dikaitkan dengan struktur kekuatan, memotivasi, merangsang, inspirasi, matlamat, mencipta visi dan misi dan tanggungjawab sesuatu jabatan. Walaupun berbagai cara diambil, permufakatan adalah strategi utama yang mengurangkan konflik dan memenuhi semua pihak. Penerapan nilai-nilai murni dan sikap positif diri faktor dalam jati diri
untuk menghasilkan organisasi yang berprestasi tinggi. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami di atas pembentangan bagi subjek SCCG 3143, kemahiran komunikasi kepengurusan. Diucapkan terima kasih kepada pensyarah kami di atas tunjuk ajar yang telah diajar selama ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.